Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya cek saya. Okey, start dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baca terus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rakan-rakan Facebook kita dan juga para jemaah yang dirahmati Allah. Kita baca pagi ni surah Yusuf bermula dari ayat 96 sampai 100 insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. Salah page. Tukar. Tukar. Kita kena tukar. Salah page. Hari ni hari Isnin. Lupa. Step balik. Kita tutup dulu ya. Page Baitul Salam. Siapa-siapa daripada Baitul Salam kena ikut kat page Ustaz Ahmad Hashimi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tukar page pula. Baik saya cek. Kalau tidak sampai petang duduk tunggu. Ada. Hari Isnin tak ingat hari ni. Hakikat syukur lagi tajuk dia. Okey. Nak. Okey. Awal boleh mula. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah dan sahabat-sahabat Facebook. Insya-Allah pada pagi ini kita ulang sekali lagi lah. Sebabnya tadi dah online di page lain, silap. Jadi kita ulang sekali lagi surah Yusuf dari ayat 96 sampai 100 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Cukup sekat tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ni hari Isnin, 14 Disember ini. Berapa Rabiul Awal? Rabiul Akhir. Iaitulah 28 dah Rabiul Akhir. Kena habis dah Rabiul Akhir. Pejang celek. Nak hampir masuk Ramadan pula dah kita ni. Tidak, hari ni bulan 4, tak lama dah lah. Ramadan bulan 9. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Zulkaidah. 12 Zulhijjah. Jadi tak lama. Pendek kata Covid pun tak habis lagi, nak datang Ramadan balik dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan suasana Ramadan, suasana masjid kembali seperti biasalah, insya-Allah. Lagi mana tu? Baik. Sambungan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-96, cerita sambungan. Falamma an jaa al-bashir, maka apabila datang pembawa berita gembira. Apa berita gembira tu? Yusuf masih hidup. Berita gembira. Yusuf masih hidup. Dan juga Bunyamin ada dengan dia. Bunyamin ada dengan dia. Falamma an jaa al-bashir. Siapa yang bawa berita tu? Abang dia. Yang disebut oleh Mujahid Ad-Suddi, kana Yahuda bin Yaqub. Dia yang bawa, abang dia ni. Abang hak sulung nama Rubil. Hak ni nama berapa? Nama Yahuda. Okey. Dan dialah juga yang dulu bawa baju yang berlumur darah. Sama orang dia. Jadi dulu dia bawa baju Yusuf berlumur darah. Sekarang ni dia bawa baju Yusuf yang betul. Dan kerana disebut dia nak menebus kesalahan diri dia, dialah bawa. Dulu aku yang bawa baju hak ada darah, sekarang ni biar aku bawa baju hak bawa berita gembira ni. Baju istana, kau tak kira baju Nabi Yusuf lah. Fa'alqahu ala wajhihi, maka dia pun letak baju Yusuf pada muka Nabi Yaqub alaihi salam. Fartadda basira, maka dia pun kembali celik melihat seperti sedia kala. Dan letak baju tu celik balik. Allahu Akbar. Ni mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi tetap saja kita kena i'tiqad bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tidak Nabi Yusuf, tidak baju dia. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang baju ataupun Nabi Yusuf tu jadi sebab dia saja. Yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata dalam pertemuan yang dulu, isu karamah dan mukjizat ni kembalinya kita adalah kepada Allah, bukan kepada benda yang menyebabkan sembuhnya sesuatu. Tak lama nanti ada orang jumpa pula baju Nabi Yusuf ni potong kecil-kecil, declare.
Oh, ubat penyembuh buta. Oh, ubat sakit mata. Kain baju Nabi Yusuf. Dan tak jumpa mana dah lah. Tapi kalau ada dia jumpa juga tu, nanya. Baju tu dah tak ada. Tapi Allah yang menyembuhkan tetap ada. Jadi keyakinan kita adalah pada Allah, bukan pada baju tu. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah, maka Allah kembalikan penglihatan Nabi Yaqub alaihi salam dengan asbab diletakkan pada wajahnya pakaian Nabi Yusuf alaihi salam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah. Qala, Nabi Yaqub pun berkata, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kamu? Apa yang aku kata dulu? Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu. Yusuf ada lagi. Aku tahu dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Okey? Apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Nabi Yaqub akhirnya kata kepada adik-adik dia atau anak-anak dia, aku dah tahu dah Nabi Yusuf masih ada. Cuma dia tak tahu mana je masa tu. Allah mengembalikan mereka kepada Nabi Yusuf. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Mereka berkata, wahai ayah kami, ya abana. Aba, ayah. Na, kami. Wahai ayah kami, istaghfir lana dhunubana. Mohonlah istighfar bagi kami. Dia minta ayah dia tolong istighfar. Untuk kami, dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Jadi ini adalah penyesalan kali kedua. Kali pertama menyesal bila menghadap Nabi Yusuf. Minta maaf dah. Nabi Yusuf kata, tak apalah, Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengampunkan kamu. Kembali kepada ayah dia, minta maaf sekali lagi. Minta ampun sekali lagi dengan ayah dia, dan minta tolong ayah dia ni minta doa kepada Allah untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kami dulu orang bersalah. Jadi ini adalah penyesalannya sahabat ataupun saudara-saudara Yusuf. Okay. Lalu Nabi Yaqub jawab apa? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yaqub kata, aku akan minta ampun bagi kamu dari Tuhanku. Baik, kita belajar bahasa Arab. Perkataan saufa ini menunjukkan akan datang. Okay? Dia ada satu lagi perkataan akan ni, iaitulah sa saja. Jadi ada dua perkataan dalam bahasa Arab yang menunjukkan akan datang, iaitu sa dengan saufa. Sa dengan saufa. Apa beza sa dengan saufa? Sa ni perbuatan akan tapi dekat. Saufa akan tapi jauh. Bahasa kita mudahnya nanti akan. Saya akan dengan saya akan nanti.
Nanti saya akan. Dengan saya akan. Awak pergi. Saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang. Kalau saufa, pergi. Saya akan pergi nanti. Nanti dengan sekarang tu jauh tak? Jauh. Saufa ni menunjukkan nanti. Saya akan nanti. Jadi ayah dia kata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan minta ampun bagi kamu dari Tuhanku nanti. Dia nanti apa? Sudah. Nanti apa? Cuba agak. Dia nanti apa? Dia nanti Nabi Yusuf datang? Tak. Dia nanti Nabi Yusuf maafkan? Tak. Dia nanti apa? Disebut dalam tafsir, qala Ibnu Mas'ud wa Ibrahim At-Taimi wa Ibnu Juraij arja'ahum ila waqti sahar. Dia nanti waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Kerana pada waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Jadi ayah dia kata apa? Aku akan doakan kepada Allah untuk ampunkan kamu. Tapi bukan sekarang. Aku akan doakan pada waktu yang terbaik untuk berdoa. Iaitulah waktu sahur. Jadi sebab tu dia tak doa terus pada masa tu. Tapi dia minta untuk doakan, atau dia kata dia akan doakan nanti, iaitulah pada waktu sahur. Jadi ayat ini juga menunjukkan keistimewaan ataupun keperluan mencari waktu berdoa. Waktu mustajab doa. Mungkin sekarang ni kita senantiasa doa. Tak. Tapi dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari waktu mustajab untuk doa. Kalau kita boleh nanti offer dekat Shopee 12. Kalau orang hak jenis Shopee lah. Kalau orang hak jenis pergi shopping kompleks, dia ada waktu-waktu offer. Sekarang ni bulan Disember, offer Christmas pula. Bulan raya, offer hari raya. Raya Cina, offer raya Cina. Dia budak nanti. Padahal harga macam tu juga. Dia letak je tandanya. Tapi nak sebutnya, ada manusia menanti waktu yang sesuai. Dah tak? Nak bagi hadiah pun tunggulah ni. Tunggu waktu Mother's Day baru bagi hadiah kat mak. Padahal tak perlu tunggu. Tak? Jadi kalau orang boleh tunggu waktu-waktu besar dalam kehidupan mereka, maka sepatutnya mereka mencari waktu-waktu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Waktu-waktu istimewa itu Allah tawarkan doa dikabulkan, dosa diampunkan, hajat ditunaikan. Bila waktu tu? Antaranya ialah sepertiga akhir malam, iaitulah waktu sahur. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dengan cara yang layak bagi Allah dan tidak menyerupai mana-mana makhluk. Okay? Allah turun ke langit dunia secara hakikinya. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh nak fikir. Tapi yang bagi tahu ni bukan ustaz dah. Yang bagi tahu ni Nabi SAW yang menerima wahyu dari Allah. Nabi yang kata Allah turun ke langit dunia. Jadi kita faham dengan sifat yang layak bagi Allah dalam keadaan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Pada saat itu Allah tanya kepada hamba-hambanya, mana dia orang yang nak beristighfar, aku nak ampunkan dosanya.
Mana dia orang yang nak berdoa, aku nak kabulkan doanya. Dan mana orang yang berhajat, aku nak tunaikan hajatnya. Jadi waktu sepertiga akhir malam adalah waktu yang mustajab doa. Sampai bila? Sampai subuh. Sepertiga akhir malam sampai subuh. Tu waktu sahur. Jadi kita carilah waktu tu, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada doa kita tu tersedar tak semayang ke, ataupun lebih baik kita semayang tahajud kepada masa tu, itu adalah waktu mustajab doa. Nabi SAW ajar kita dua perkara. Siapa yang sedar di tengah malam, baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia doa. InsyaAllah doa masa tu mustajab. Tapi kalau dia bangun daripada tidur, ambil wudu, salat, lalu berdoa, itu lebih kuat lagi doa dia. Itu lebih baik dan lebih kuat. Jadi waktu mustajab, waktu sepertiga akhir malam ni bukanlah waktu tidur. Cuma kita yang tidur. Nah, kita lah tidurnya. Kerana istighfar disebabkan tidur, bukan sebabkan dosa dah. Istighfar disebabkan tidur. Pasal apa? Sebab waktu tu sebenarnya adalah waktu istimewa. Waktu sepertiga akhir malam. Jadi kalau tak bangun semayang pun bangun doa, tak apa dah. Nah, bangun doa tak apa dah, sebab Nabi ajar. Kalau dia bangun tengah malam, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah tu. Dia doa lepas daripada tu. Mana-mana doa yang dia kehendaki, maka doa waktu tu mustajab. Tapi kalau dia kuatkan diri, bangun, ambil wudu, kemudian salat, itu lebih baik. Kerana lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kembali kepada cerita Nabi Yaqub, dalam tafsir Nabi Yaqub menangguhkan doanya sehingga waktu mustajab doa. Jadi kita kena cari waktu mustajab doa. Pertama, sepertiga akhir malam. Ada lagi tak? Ada. Banyak waktu doa mustajab ni. Antara dua azan. Tengah azan, tunggu azan sehingga nak iqamat. Sambil-sambil duduk tunggu tu, baca doa. Mustajab doa. Ada lagi doa seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Okay. Doa seorang ibu kepada anaknya, doa mustajab. Okay. Itu pada sifat doa. Waktu-waktu mustajab. Hari Jumaat sebelum maghrib, doa hari Jumaat sebelum maghrib, doa mustajab. Jadi kita digalakkan untuk mencari waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Pilih waktu. Walaupun doa ni sebenarnya umum, tapi ada waktu yang istimewa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku atau Dia lah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Falamma dakhalu, maka bila dia bagi baju tu, Nabi Yusuf pun dah bagi tahu, bawalah ayah dia datang, bawa semua. Maka mereka semua pun datanglah ke Mesir, jumpa dengan Nabi Yusuf, bawa semua. Ayah dia, mak dia dan adik-beradik dia yang 10 orang. Jumpa baliklah dengan abang dia yang seorang tu di Mesir. Kemudian mereka pun menghadap Nabi Yusuf. Jadi abang dia seorang tunggu di Mesir, 9 orang balik jumpa ayah. Kemudian ataupun dia masuk kali kedua tu 10 orang dah sekali, serentaklah, wallahu taala alam.
Jadi 10 orang ni bawa balik baju tu ke Mesir, ke Palestin, kemudian bawa ayah mak dia datang ke Mesir. Bila dia masuk menghadap Nabi Yusuf alaihi salam, maka ketika mereka, Nabi Yaqub dan keluarganya masuk ke Mesir, menemui Nabi Yusuf. Okey? Hmm. Oh, disebut dalam tafsir. Dia kata, kana Yusuf qad taqaddama li ikhwatihi an ya'tuhu bi ahlihim ajma'in. Fatahmilu an akhirihim wa tarhalu min biladi Kan'an qasidina biladal Mesir. Lalu semuanya datang daripada Palestin, Kan'an, datang ke Mesir. Falamma akhbara Yusuf alaihi salam biiqtirabihim. Apabila Nabi Yusuf bagi tahu Nabi Yaqub nak datang, kharaja litalaqiyahum wa amara al-maliku umara'ahu wa akabiran nas. Maka Nabi Yusuf pun keluar. Maknanya nak sambut dia, kedatangan mereka Nabi Yusuf sambut. Bila raja tahu, raja perintahkan para pembesar dan menteri-menteri keluar sambut juga kedatangan Nabi Yaqub alaihi salam. Wa yuqalu innal malika kharaja aidan. Dikatakan raja sendiri pun turun sambut kedatangan Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, dia kenallah muka Nabi Yusuf ni, ayah Nabi Yusuf ni. Kira ayah pada menteri mari daripada jauh ni, kira orang besar lah ni. Turun belakang. Qala dukhulu Misra. Lalu dia berkata kepada ibu bapa mereka, Nabi Yusuf segera menyambut dan memeluk kedua ibu bapanya. Dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir dalam keadaan aman. Masuklah kamu ke negeri Mesir dalam keadaan aman. Jadi dia sambut. Awa ilaihi abawaihi. Ilaihi abawaihi. Setengah kata mak dia dah tak ada masa tu, mari mak saudara dia. Setengah yang kata. Tapi Ibnu Jarir dan Muhammad Ibnu Ishaq dia kata ada lagi. Dan zahir Al-Quran menyatakan demikian. Quran kata mak ayah dia lah. Baik. Kemudian wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Dia pun Nabi Yusuf alaihi salam mendudukkan kedua ibu bapanya. Ibu bapa dia pun jemput naik. Naik ke mana? 'Alal 'arsy, di atas kerusi kebesaran. Singgah sanalah. Singgah sana. Dan setelah itu mereka pun tunduk memberi hormat. Wa kharru lahu sujada. Mereka semua tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Jadi gambarannya, mak ayah dia naik atas singgah sana, Nabi Yusuf pun di atas singgah sana. Kemudian bawah dia ada 11 orang adik-beradik dia. Termasuklah Bunyamin. Kemudian 11 orang adik-beradik dia tu pun
tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Sebelah orang, Nabi Yusuf duduk atas singgasana, mak ayah dia duduk tepi dia, kemudian adik-beradik dia pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan juga mak ayah dia yang ada di atas singgasana. Baik, isu dia sekarang sujud. Ada perkataan sujud. Dalam terjemahan dia tak tulis. Dia tulis tunduk memberi hormat saja. Dalam terjemahan tu Kak Zah, kharru lahu sujjada, tunduk bersujud. Baik. Persoalan. Boleh ke sujud kepada orang? Itu persoalan. Ni macam kita tengok cerita Empire Maharaja Cina. Siapa tak? Siapa-siapa Maharaja masuk semua tunduk sujud belaka. Soalnya, boleh ke sujud dalam... Okey, jawapan dia. Jawapan dia... وَقَدْ كَانَ سَائِغًا فِي شَرَائِعِهِمْ. Pada syariat mereka dibenarkan. Dulu, syariat dulu benar. Iaitu memberikan penghormatan dengan bersujud. Dan ini bermula dari zaman Nabi Adam lagi, di mana Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Dan itulah sujud yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Mereka sujud sebagai tanda hormat, bukan sujud sebagai tanda sembah. Habis tu kita boleh buat lagu tu ke? Macam orang India kan, orang India sujud kaki mak dia. Mak dia tu dia sujud kaki ni, dahi ni kalau boleh duduk atas tapak kaki mak. Jadi orang kita pun balik buat lagu tu juga ke mak dia. Pasal apa? Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab agama ni kita tak boleh guna akal kita. Kalau guna akal kita logik lah. Nabi Yusuf buat lagu tu, Nabi Adam pun disujud oleh malaikat. Jadi betul lah apa yang orang Hindu buat lah ni. Kita patut lebih hebat taat ibu bapa kita daripada orang Hindu. Lalu kita lebih patut sujud kepada mak ayah kita daripada orang Hindu. Kalaulah agama ni cerita dengan akal, begitulah dia jawapannya. Tapi, ada tapi. Dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh sujud kepada makhluk manusia, tak boleh. Walau dibenar pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Yusuf, dan disebut sampai kepada syariat Nabi Isa alaihissalam, bolehnya sujud kepada manusia sebagai penghormatan, bukan penyembahan. Akan tetapi perkara itu berhenti pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam syariat kita, tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Ialah sebab bukan kita yang tentukan syariat kita, Nabi Muhammad. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, dia balik, dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, dia tengok orang Syam ni sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Maka Mu'adz bila balik ke Madinah, dia tengok Nabi, dia sujud. Nabi tanya, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa ni wahai Mu'adz? Kenapa kamu sujud? Qala inni ra'aituhum yasjuduna li asaqifatihim. Aku tengok orang Syam sujud kepada pemimpin mereka. Sedang engkau lebih layak wahai Rasulullah. Kalau mereka sujud kepada pemimpin mereka, Rasulullah lagi layak untuk disujud.
Kata Muaz kepada Nabi. Muaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau kuntu amiran ra'ahadan an yasjuda li ahadin." Kalaulah boleh aku suruh seorang sujud kepada seorang yang lain, nescaya akan ku perintahkan seorang isteri sujud kepada suami. Kerana haknya. Kalaulah kerana hak yang besar ni, boleh aku suruh orang sujud kepada seorang, nescaya yang paling aku suruh sujud ialah seorang isteri sujud kepada suami. Kerana besarnya hak, bukan pemimpin, isteri pada suami. Tapi Nabi suruh tak sujud? Tak suruh. Tak suruh. Pasal apa? Sebab dalam syariat kita dah tak boleh dah sujud seorang manusia kepada manusia lain. Okey? Jadi kalau pemimpin kalau isteri pun tak boleh sujud kepada suami, maka rakyat pun tak boleh sujud pada pemimpin. Anak murid pun tak boleh sujud pada tok guru. Pasal apa? Nabi kata, kalau aku boleh perintahkan sujud, saya aku perintahkan isteri sujud pada suami. Sebab ni hak paling besar. Jadi kalau isteri pun tak boleh sujud pada suami, rakyat tak payah sujud kepada pemimpin. Anak murid tak payah sujud pada tok guru. Dan begitu juga umat Nabi tak payah sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau waktu Nabi hidup pun Nabi tak bagi dah Muaz sujud kepada dia, apatah lagi waktu Nabi dah wafat. Jangan pula ada orang pergilah ni pergi sujud kat kubur Nabi. Tak boleh. Sujud pada tok syekh dia tak boleh. Hatta sujud kepada ibu bapa dia tak boleh. Hatta isteri sujud kepada suami tak boleh. Tapi hak tu masih ada. Hak tu masih ada. Cuma nak sebut ibadat sujud tu sudah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syariat kita. Syariat kita begitu. Tidak boleh sujud manusia kepada manusia yang lain. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahawa dalam syariat dulu boleh sujud, dalam syariat kita sudah tidak boleh. Kenapa kata tak boleh? Bukan saya yang kata tak boleh. Sebab Nabi dah larang Muaz bin Jabal sujud kepada baginda. Dah mansuh istilah tu. Bagus kita boleh guna istilah perkara tersebut dah pun mansuh, dah tidak pun terpakai pada umat kita. Tapi boleh cium tangan pula. Cium tangan. Cium tangan tu pun sebahagian ulama tak benar sebab kita tunduk. Cuma budaya kita ni cium tangan. Kalau syekh-syekh saya tak bagi cium tangan. Tak bagi cium tangan. Dia kalau nak angkat mereka, peluk dia atau cium mereka waktu dalam keadaan kita. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat sujud. Nabi tak nak orang tunduk kepada dia sebagaimana tunduk kepada Allah. Kita ni kalau buat cium tangan, kalau orang tua tu duduk bawah, kita naik duduk atas, tak kira lah pak cik ke, pak saudara ke, mak ke ayah dah. Kadang-kadang tunduk sampai ke bawah tu. Lebih pada hak rokok dah sampai. Jadi kalau dalam keadaan begitu nak sujud juga, nak cium juga, kita kena tunduk, duduk sama-sama, barulah kita salam dengan dia ataupun peluk dia, cium dia. Itu lebih baik daripada kita duduk berdiri, kita tunduk sampai hak macam sujud, dia duduk bawah. Pasal apa? Sebab Nabi SAW tak benarkan kita tunduk sujud kepada manusia. Boleh. Lalu lepas daripada tu Nabi Yusuf berkata, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku dulu. Dia mimpi apa dulu?
Dia tengok 11 bintang, matahari, bulan, sujud kepadanya. Ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dulu dia cerita dah kepada Nabi Yaqub. Hari ni dia kata sekali lagi, ayah, inilah dulu takwil mimpi yang masa kecil tu aku bagi tahu ayah. Aku mimpi 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Maka hari ini Allah tundukkan 11 orang adik-beradikku bersama ayah dengan mak ada duduk bersamaku. Maka inilah dia takwil mimpi. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Jadi ayah dia poyak ceritalah ke ayah dia. Masa sejak daripada dia kena campak dalam perigi sampailah dia jadi menteri lah ni, dia cerita kepada ayah dia. Dan antara yang dia sebut apa dia? Allah telah berbuat baik, melimpahkan kebaikan kepadaku. Aku dulu siapa kena penjara, tapi Allah limpahkan kurnianya, aku dikeluarkan daripada penjara. Okey. Wa jaa bikum minal badwi, dan dia membawa kamu semua kemari. Sesudah syaitan, min ba'di an nazagha syaitan, membawa kamu semua sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Nabi Yusuf sekali lagi dia tidak menyalahkan adik-beradik dia. Tapi dia kata ni semua sebab syaitan. Ni godaan syaitan. Ni antara adab dia. Dia tak kata salah tu adik-beradik dia. Tapi dia kata ni sebab hasutan syaitan. Jadi sebab tu kita ni kalau bermusuh kena benci syaitan. Jangan benci orang tu. Benci syaitan. Pasal apa? Syaitanlah yang menyebabkan permusuhan. Tangkap punca dia tu. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembah lembut tadbirnya bagi apa yang dia kehendakinya. Innahu huwal alimul hakim. Dan dialah sesungguhnya yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Jadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia puji Allah Subhanahu wa taala di atas semua yang telah berlaku, kerana semuanya berlaku dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Macam saya dah sebut pada hari semalam bab syukur kan, hakikat syukur. Page Baitus Salam semalam hari Sabtu. Tu yang telefon pagi ni pergi ke page Baitus Salam tu. Seorang sahabat saya dia kata, saya start belajar akidah ni ustaz, dia kata. Dia tadabbur pun dia ikutlah jarang-jarang, tapi kuliah akidah tu dia senantiasa ikut. Dan dia banyak lagi lah ikut ustaz-ustaz lain. Dia kata kita dalam bab akidah ni saya belajar semua bendanya Allah bagi kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita minta, dapat yang kita minta, itu adalah rahmat Allah. Kalau kita minta, tak dapat apa yang kita minta, itu pun rahmat Allah. Kalau kita minta, dapat lain daripada yang kita minta, itu pun rahmat Allah. Semua yang berlaku ni rahmat Allah. Pasal apa? Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah ni maha penyantun, maha lemah lembut dalam tadbirnya. Dia bagi kepada kita sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Bukan dengan apa yang kita minta. Sebab ada benda yang kita minta sebenarnya tak baik untuk kita. Cuma kita je sangka benda tu baik. Kita sangka, kita nak lah hak baik. Tapi boleh jadi
Yang kita nak sebenarnya bukan yang terbaik. Jadi Allah bagi kepada kita ni yang terbaik. Baik. Jadi inilah pujian Nabi Yusuf kepada Allah. Inna Rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alim al-hakim. Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Jadi berakhirlah cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga dia bertemu dengan mak ayah dia. Ada satu lagi doa dia. Doa Nabi Yusuf pada ayat 101 ni. Ada yang kata doa ni dia sebut di akhir hayat dia. Sebab dalam doa tu minta supaya dimatikan dalam Islam. Cuma cerita dia dengan adik-beradik dia dan ayah dia sampai ayat yang kita baca pada hari ini. Jadi insya-Allah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.